Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita dalam video pada kali ini. InsyaAllah untuk pelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaAllah Ustaz akan menceritakan tentang sebuah kisah yang menarik, iaitu kisah yang ketiga dalam peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan kisah pada hari ini. Kita akan dapat lihat macam mana detik-detik kematian bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita akan tengok kenapa pada video yang kisah yang pertama, iaitu nyawa Abdullah bernilai 100 ekor unta, ramai saudara mara Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi, sangat menyayangi Abdullah. Jadi pada kisah pada hari ini, Ustaz akan ceritakan kenapa Abdullah ni, iaitu bapa Nabi, sangat disukai oleh orang ramai, terutamanya saudara-saudaranya sendiri, dan bagaimanakah detik-detik kematian bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah iktibar yang boleh kita dapat pelajari daripada kisah ini, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, Ustaz akan teruskan cerita kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita akan tengok kepribadian bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan tengok nama penuh bapa Nabi. Okey, nama penuh bapa Nabi apa dia? Nama penuh bapa Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama bapa Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adalah datuk Nabi. Okey, maksud nama Abdullah ni nama apa? Nama adalah hamba Allah. Okey. Jadi kalau kamu ada adik kamu ke, pakcik kamu ke, ataupun ayah kamu yang bernama Abdullah tu, maksud nama Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi nama yang baiklah, kita ni adalah hamba kepada Allah. Jadi Abdullah. Okey. Yang ketiga, Abdullah ni terkenal kerana tampan dan juga kacak. Jadi orangnya handsome, macam ustaz lah. Macam ustaz lah. Abdullah ni ayah Nabi lebih handsome. Jadi dia terkenal sebab kacak dan juga tampan. Jadi orang handsome lah. Tengok, memang handsome kan. Bapa Nabi ni adalah seorang yang kacak dan tampan. Sifat-sifat Abdullah. Sebab apa orang sayang? Selain dia kacak dan tampan, dia juga disayangi oleh sifat-sifat dia yang tersendiri lah. Yang pertama adalah baik hati. Abdullah ni sangat baik hati. Dia tolong orang, dia buat baik hati lah. Jadi ramai orang sayang dia. Okey, yang seterusnya, taat pada ibu bapa. Jadi siapa-siapa yang taat pada ibu bapa, ikut cakap mak ayah ni, sangatlah dikasihi, sangatlah disukai oleh orang ramai. Tak kisahlah mak ayah dia pun suka, kenalan-kenalan dia pun suka, kawan-kawan dia pun suka. Sebab apa? Dia taat pada ibu bapa. Yang ketiga, berbudi bahasa. Cakap molek, cakap baik-baik, tak maki orang, cakap elok-elok, berbudi bahasa lah. Yang keempat, kuat bekerja. Jadi ni dia tak malas. Dia tak bangun pukul 10, 11 pagi. Dia bangun awal, dia buat kerja dia. Itu sebab kuat bekerja, tak malas. Jadi orang sayang. Jadi bila kita tak malas ni, ramai orang sayang. Yang kelima, dia adalah seorang anak yang rajin. Rajin tolong mak ayah basuh pinggan dekat dapur, tolong sapu sampah. Itu contohlah. Jadi Abdullah ni pun dia rajin bantu mak ayah dia, rajin bantu orang, rajin buat macam-macam. Jadi ramai orang suka sebab sifat Abdullah ni, dia rajin membantu orang. Dan yang keenam, bersopan santun. Jalan depan orang tua tunduk kan, bagi salam bila jumpa orang, bertegur sapa dan sebagainya. Sopan santun. Jadi Abdullah ni sangat disayangi, sangat disukai, sangat orang kata apa? Sangat orang kata memang sayang lah dekat Abdullah ni. Sebab tu yang kisah yang pertama yang Ustaz cerita itu, apabila nama Abdullah ni disenaraikan untuk disembelih oleh Abdul Muttalib,
ramai orang pantah. Sebab Abdullah ni adalah anak yang paling, orang kata paling baik lah. Paling baik, sopan santun, rajin, berbudi bahasa. Jadi orang pun tak sanggup nak tengok dia kena sembelih. Jadi itu adalah sifat-sifat Abdullah. Jadi kalau anak-anak ustaz yang belum faham cerita nyamuk Abdullah bernilai 100 ekor unta, boleh tengok video ustaz yang awal tadi, yang kisah yang pertama. Jadi ini yang kisah yang ketiga lah. Kisah ketiga sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cerita peribadi Abdullah ni. Jadi Abdullah ni dia memang disayangi sebab dia baiklah, baik hati, taat, rajin, kuat bekerja dan sebagainya. Sebab itu ianya disayangi oleh saudara-saudaranya sendiri. Baik, itu adalah pengenalan bagi siapakah Abdullah ni sebenarnya, bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok seterusnya. Okey, baik. Abdullah yang rajin bekerja lah. Jadi Abdullah ni seorang yang rajin lah, sangat rajin. Baik, macam saya cerita tadi, beliau sangat disukai oleh semua orang kerana mempunyai sifat-sifat yang mulia. Jadi memang dia sangat disukai semua orang. Tak kira siapa. Jiran, kaum keluarga dan sebagainya. Baik. Jadi memang dia sangat disukai oleh orang ramai. Okey. Yang kedua, bekerja sebagai seorang peniaga. Jadi Abdullah ni kerja dia sebagai seorang peniaga. Peniaga ni maksudnya dia ni tu jual belilah. Dia bawa barang, dia jual ke orang, lalu dia beli, bawa balik kampung. Jadi dia seorang peniaga yang terkenal lah, Abdullah ni. Baik. Abdullah ni selalu keluar berniaga ke Syam. Syam ni sekarang ni di negara Syria. Nanti Ustaz tunjuk peta kat mana dia pergi berniaga. Jadi kat Syam ni dia keluar, dia pergi berniaga. Daripada Mekah dia pergi berniaga ke Syam. Selepas beberapa bulan berkahwin, Abdullah pergi ke Syam untuk berniaga. Lepas dia kahwin dengan mak Nabi Muhammad ni, kan, mak Nabi Muhammad ni, dia lepas dia kahwin 2-3 bulan lepas tu, dia keluar pergi berniaga ke Syam. Okey, baik. Berniaga ke Syam. Jadi tak lama lah. Tak lama lepas dia kahwin, dia terus berniaga ke Syam. Okey, seterusnya. Okey, dalam perjalanan pulang, nampak Syam. Okey, Syam tu Ustaz tanda dalam titik kuning. Tengok dalam peta tu, titik kuning tu, di situ adalah Syam. Okey. Abdullah ni daripada yang titik merah tu, daripada Mekah. Daripada Mekah nak ke Syam, jauh sebenarnya. Dia bawa dengan unta, bawa barang dan sebagainya. Abdullah ni dia pergi dengan kabilah lah. Maksudnya dia pergi dengan kawan-kawan dia, pergi dengan geng-geng dia untuk berniaga ke Syam, kan. Berniaga ke Syam jauh tu. Dari titik merah nak ke titik kuning tu terlalu jauh. Bila dia jalan pergi, on the way pulang. On the way lah cerita bahasa mudahnya. On the way pulang daripada Syam nak ke Mekah tu. Dari Syam ke Mekah tu, Abdullah ni jatuh sakit. Dia rasa tak sedap badan, dia rasa demam-demam dan sebagainya. Dan kabilah dagangannya terpaksa singgah ke Yathrib. Yathrib tu adalah Madinah lah. Madinah yang Ustaz tulis titik warna hijau tu. Nak sampai dah Mekah ni, daripada Syam tu jauh lah. Dia rasa sakit, tak sihat, demam dan sebagainya. Jadi dia orang pun tak boleh nak sampai Mekah. Dia orang berhenti dekat Madinah. Madinah Yathrib lah. Yathrib nama sebelum Madinah ni, dia nama dia sebagai Yathrib. Singgah kat Yathrib ni, kat titik hijau dalam peta tu, titik hijau. Okey, singgah kat Yathrib, dia orang relax-relax dulu. Dia orang berehat sebab Abdullah ni tak sihat. Jadi dia orang tak boleh teruskan perjalanan. Bila dah tak sihat, demam, sakit kan, lama sikit, Abdullah pun meninggal dunia. Tak lama lah, maksudnya duk sakit tu, meninggal dunia. Dan Abdullah ni dikebumikan di Yathrib juga. Maksudnya dah sakit kat situ, meninggal pun dekat Madinah. Jadi Abdullah ni disemadikan di Madinah. Kita pun dikuburkan di Madinah. Okey. Pada masa itu, nak jadikan cerita, Nabi Muhammad ni baru 2 bulan berada di dalam kandungan ibunya. Jadi masa tu, masa kisah ni, masa ayah
Nabi Muhammad Abdullah ni meninggal, Nabi Muhammad ni baru 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad ni tak sempat berjumpa dengan ayahnya. Sedih tak? Lahir-lahir ayah dah tak ada. Jadi Nabi Muhammad ni lahir-lahir dah jadi anak yang yatim sebab ayah dah meninggal. Baru 2 bulan dalam perut ni mak dia, ayah pun meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad tak sempat berjumpa dengan Abdullah. Kan? Jadi Nabi Muhammad hanya mendengar kisah daripada orang-orang lah kan. Kenalan-kenalan, keturunan dia semua cerita, ayah kamu baik Muhammad, ayah kamu baik kan. Berbudi bahasa, kuat, rajin, tolong menolong dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad hanya dapat mendengar kisah saja macam mana kepribadian ayah dia kan, Abdullah, macam mana orang yang baik, orang yang kuat, orang yang rajin dan sebagainya. Jadi dalam kisah ni, okey, dah sekian, terima kasih lah. Jadi pengajaran kisah ni kita dapat tahu apabila kita ni rajin, kita ni baik, kita ni orang kata kita ni kuat menolong orang ramai dan sebagainya kan, kita ni amat disayangi dan juga dihormati oleh orang ramai kan. Kita dapat dihormati oleh orang ramai. Jadi itulah, jadi ustaz nasihatkan untuk anak-anak murid ustaz dapat, orang kata apa, dapat menjadi anak yang soleh. Jadi orang yang baik, yang berbudi bahasa, yang tolong mak ayah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan disayangi oleh orang ramai. Jadi anak yang baik, insya-Allah orang ramai akan suka pada kita. Insya-Allah orang ramai akan hormat pada kita. Insya-Allah ramai orang akan menyayangi kita sebagainya. Baik. Jadi sampai di situ saja. Ustaz harap anak-anak ustaz dapat kongsikan video ni kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz untuk bantu gigi Ustaz. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum.